lihat isu Linus ini dia ada mencipta sejarah tersendiri lah. Ianya bermula zaman pemerintahan Barisan Nasional. Pada masa itu bantahan bukan main hebat daripada sebelah PAS, Kuantan pun berharap, Bentong pun demonstrasi. Tapi yang peliknya, apabila PAS memerintah, bolehlah luluskan pula. Jadi itu yang saya nak tanya, mengapakah benda ni ada perbezaan, dia ada double standard. Apakah yang tindakan BN dulu salah dan PAS semuanya betul? Dan juga kalau kita lihat bahawa Australia telah pun menolak tawaran kerajaan Malaysia untuk menghantar balik sisa pembuangan radioaktif daripada kilang nadir bumi Linus di Gebang. Jadi apakah syarat yang ditetapkan bagi Linus ini untuk mengatasi masalah ini setelah Australia menolak? Terima kasih, Ahmad Tansi. Silakan, terima kasih, Ahli Yang Berhormat. Mengikut rekod yang saya ada, berdasarkan kepada tanda tangan yang dibuat pada tahun 2012 di bawah kempen Harapan untuk Malaysia, tidak kurang daripada 13 Menteri Pakatan Harapan telah menandatangani ikrar untuk tutup Linus sekiranya mereka membentuk kerajaan persekutuan. Ini rekod, nama-namanya ada di sini sekiranya nak dikendaki. Tetapi namun demikian, seperti mana yang kita tahu, Linus bukan saja masih lagi beroperasi, tetapi dilanjutkan lesen di bawah kerajaan yang lepas. Namun demikian, saya juga ingin menarik perhatian bahawa pada 4 Disember 2018, arahan telah dikeluar oleh AELB, Lembaga Pelesenan Atom Malaysia, untuk Linus keluarkan sisa water leach purification ke negara asal. Dan ini juga disokong oleh beberapa kenyataan yang telah dibuat bahawa dengan izin Linus has to ship out its waste. Dan inilah pendirian selepas kerajaan tidak dapat tutup kilang Linus, mereka telah buat keputusan sisa water leach purification itu mestilah dihantar balik ke Australia. Dan Kabinet Jemaah Menteri pada waktu itu telah mengarahkan menteri untuk pergi ke Australia. Yesterday, the Cabinet decided to let me go personally to Australia. Mungkin untuk berunding agar Australia dapat menerima sisa tersebut. Namun demikian, perkara itu tidak dilaksanakan. Dan pada 12 Julai 2019, Kabinet telah setuju supaya lesen operasi Linus dilanjutkan selama 6 bulan selepas tempoh lesen operasi sedia ada tamat pada 2 September 2019. Tetapi dikenakan beberapa syarat. Syarat-syaratnya seperti mana telah ditetapkan oleh AELB, antaranya pemegang lesen hendaklah kemukakan proses pembangunan memulakan proses pembangunan kemudahan pelupusan kekal PDF, Permanent Disposal Facility. Pemegang lesen hendaklah mengemukakan rancangan kemajuan kerja untuk pembinaan PDF. Ini supaya ada tempat untuk dibuang sisa tersebut. Ya, yang terdapat dalam syarat untuk lesen awal zaman BN juga. Dan apabila 7 syarat ini telah ditetapkan, maka keputusan dibuat oleh Kabinet untuk melanjutkan lesen sehingga 2 Mac 2023. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Tuan Speaker. Soalan tambahan. Silakan Speaker, nanti Kuantan juga ya, sebab tadi disebut Kuantan. Yang Berhormat Bakri. Dua, soalan Kuantan lepas ni ya. Yang Berhormat Bakri dulu. Yang pertama, saya nak tanya apakah pandangan Menteri terhadap operasi Linus sekarang? Dan kedua, adakah Menteri bersetuju bahawa syarat-syarat yang diletakkan untuk lesen operasi Linus di bawah Kerajaan Pakatan Harapan adalah jauh lebih ketat jika kita berbanding dengan zaman di Barisan Nasional? Yang pertama, adakah Menteri sedar bahawa di mana salah satu syarat untuk lesen adalah Linus hendaklah mengemukakan dan membina cracking and leaching facilities di luar negara supaya selepas pembinaan fasiliti tersebut Linus tidak boleh lagi menghasilkan
radioaktif, residu radioaktif WLP di Malaysia. Adakah ini jauh lebih ketat? Kedua, saya nak tanya di mana adakah Menteri sedar juga bahawa di syarat itu kita WLP tidak boleh digunakan untuk kondisi, di mana ia boleh digunakan untuk pertanian dan di bawah zaman Pakatan Harapan, zaman Barisan Nasional. Adakah Menteri sedar juga bahawa semua ini boleh lesen boleh ditarik balik jika Lynas di bawah Akta Pelaksanaan Tenaga Atom jika Lynas tidak mematuhi semua syarat-syarat ini. Oleh itu saya nak tanya, perkara yang paling penting adalah adakah Menteri sedar bahawa ini adalah jauh lebih ketat dan apakah pandangan Menteri terhadap operasi Lynas di Malaysia? Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya, terima kasih kepada Bakri yang merupakan mantan menteri yang menjaga AELB sebelum ini. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, pertamanya kalau kita lihat pada lesen asal yang dikeluarkan oleh AELB dan juga syarat yang dikenakan oleh MIDA, kita pun telah meletakkan 3 syarat. Yang pertama adalah untuk melihat sama ada sisa water leach purification ini boleh dapat dikita semula melalui R&D dan jika gagal di komersial, pelupusan di PDF dan jika gagal dikenal pasti lokasi, bawa keluar ke sumber asal. Jadi dari sudut sisa, pengurusan sisa WLP, sebenarnya dalam syarat asal pun ada pelupusan di PDF. Namun demikian, kita telah memberi sedikit masa untuk membangunkan penyelidikan dan pembangunan R&D untuk melihat sama ada sisa WLP, water leach purification itu, dapat dikita semula ataupun tidak. Sebab itu ada 3 fasa R&D. We wanted to see dengan izin Yang di-Pertua whether we could recycle this residue material. Jadi ada beberapa R&D yang telah dilaksanakan. Antara dia, untuk WLP itu boleh ditukarkan kepada produk komersial untuk membuat bahan asas binaan jalan, road base. Dan hasil R&D ini oleh IKRAM telah lulus. Namun demikian, tidak ada sesiapa yang telah ingin ataupun minat untuk mengkomersialkan R&D tersebut. Yang kedua, WLP boleh ditukarkan kepada produk komersial untuk membuat bahan soil conditioner, condisoil, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Bakri tadi. Yang ini dibangunkan oleh Agensi Nuklear Malaysia, MARDI, SIRIM, Jabatan Kimia, Jabatan Pertanian. Field testnya berjaya, tetapi tidak ada takers untuk commercialization. Yang ketiga, WLP boleh digunakan sebagai bahan pemuliharaan tanah gersang kesan perlombongan bauxite di Bukit Goh. Dan R&D tersebut dijalankan dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang. Jadi semua R&D ini adalah salah satu proses bagaimana kita ingin menguruskan sisa tersebut. Ya, kita tak sampai ke tahap untuk minta supaya satu PDF dibangunkan. Namun demikian, saya akui bahawa di bawah pengurusan Bakri ditetapkan bahawa R&D ini dihentikan sebab dibuat satu review oleh sebuah jawatan kuasa eksekutif yang terdiri daripada pakar-pakar dan mereka kata bahawa tempoh masa kita melihat R&D ini dah cukup. Sekarang ini kita kena melihat 2 lagi option. Satu adalah sama ada kita nak bina PDF ataupun kita nak hantar pulang. Asalnya Menteri bertegas nak hantar pulang, ya, tetapi Australia tidak terima sisa tersebut. Jadi apabila tak terima, maka timbullah option PDF. Sekarang ini untuk makluman Dewan, Lynas, pemegang lesen, hendaklah memulakan proses pembangunan kemudahan pelupusan kekal PDF di lokasi bersesuaian pada tahun pertama dari tarikh kelulusan lesen. Lesen ini telah dilulus oleh AELB pada bulan Mac tahun 2020. Maka sekarang ini dalam proses untuk kita menjalankan segala kajian EIA, RIA dan sebagainya, dan kalau sekiranya Lynas tidak dapat memulakan proses pembangunan PDF dalam tempoh masa 1 tahun,
daripada tempoh masa daripada keputusan untuk dilanjutkan lesen itu dibuat, yakni pada bulan Mac tahun 2021, maka ya Bakri, lesen itu boleh ditarik balik. Tuan Speaker, Tuan Speaker, saya menjemput Tuan Speaker, Menteri Yang belum Berhormat jawab Tuan Nik Nazmi. soalan saya lagi. Speaker, soalan Tuan Nik Nazmi. isu Soalan belum penting jawab ni. lagi. Terima kasih Isu Tuan Yang penting. di-Pertua. Soalan Yang belum jawab. Pohon duduk. Boleh ditanya secara tertulis. Terima Silakan, kasih.